A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat Chong selaku moderator pada hari ini. Yang saya hormati dan sayangi iaitu Arabillah Ustaz Haji Hussein bin Abdul Latif selaku guru yang telah banyak membimbing saya terutamanya dari tidak memahami apa itu ilmu makrifatullah melalui jalan Nabi-Nabi sehingga terbuka luas di benak kami akan kepentingan ilmu makrifatullah jalan Nabi-Nabi ini. Tidak juga saya lupakan kepada Bapak Haji Yusdekah dan juga Bapak Nasir, Abang Nasir yang turut terlibat dalam kertas kerja dunia ahli sufi untuk dibentangkan pada hari ini. Tidak ketinggalan untuk semua sahabat-sahabat Yamas yang ada di Malaysia, Singapura, Indonesia dan di mana sahaja. Sekali lagi saya lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba sebaik mungkin untuk membawa satu kertas kerja di bawah tajuk dunia ahli sufi iaitu kehidupan atau amalan harian melalui perjalanan tasawuf jalan Nabi-Nabi yang difahami melalui pendekatan yang dibawa oleh Arabillah Ustaz Haji Hussein bin Abdul Latif. Dahulu izinkan saya untuk berkongsi sedikit dari pengalaman dan pembelajaran yang telah saya lalui selama mengikuti pengajian bersama Arabillah Ustaz Haji Hussein sejak dari tahun 2017. Sebenarnya banyak soalan yang telah terjawab dalam kehidupan saya sebelum ini kerana kita setidaknya mahu menjadi seorang hamba yang terbaik. Ya. Jadi di sini dalam pengalaman saya bersama Ustaz, maka pada hari ini insya-Allah saya akan bahagikan kepada 3 bahagian iaitu bab yang pertama berkenaan kunci makrifatullah di mana selaku sebagai seorang ahli sufi maka antara perkara yang paling penting adalah mengetahui dan memahami konsep ketuhanan bagaimana pencipta itu menghasilkan penciptaan itu sendiri. Okay? Ini akan memberi kemudahan dalam pemahaman berkenaan ilmu makrifatullah yang mana kalau kita tengok perkataan makrifatullah berasal daripada perkataan arafah. Arafah itu mengenal, arafah yang itu makrifatan. Makrifatullah adalah kita ilmu untuk mengenal Allah SWT. Jadi ilmu ini perlu untuk kita lebih mendalami dalam pembelajaran yang seterusnya. Di akhir bahagian ini insya-Allah kita akan saksikan dan menerima bahawa hanya ada satu kewujudan dan satu kehendak sahaja. Mari kita selami bagaimana pada hari ini teknologi-teknologi yang dicipta oleh manusia telah berkembang pesat. Salah satunya adalah teknologi robotik. Manusia semakin maju dan aktif dalam industri robot di mana teknologi baru menjadikan robot seperti manusia. Dan para saintis cuba untuk menjadikan robot-robot tadi sehingga mempunyai emosi dan perasaan seperti manusia. Di sini kita katakan bahawa manusia adalah pencipta dan robot itu adalah ciptaan. Walaupun penggunaan nama sebagai pencipta dan ciptaan, namun kita mesti ingat bahawa manusia tidak mampu untuk menjadi Tuhan walaupun digelar sebagai pencipta kepada robot tadi kerana masih ada 2 kewujudan. Maksudnya robot pun ciptaan, manusia pun adalah ciptaan. Maka di sini terpisah antara manusia dan robot tadi oleh ruang dan waktu, maka di sini kita tiada boleh meletakkan konsep ketuhanan.
Persoalan seterusnya ialah adakah pencipta dan ciptaan itu wujudnya berasingan? Ini masalah dalam masyarakat kita hari ini. Di sini mari kita sama-sama perhatikan bagaimana pemahaman kita sebelum ini mentafsirkan bahawa kita dan juga Allah SWT itu terpisah. Waktu kita ini adalah pemahaman yang salah. Dan kita sebelum ini sambil telah melakukan ibadah dan menganggap bahawa Allah SWT itu berada jauh ataupun dekat dengan kita, tetapi dalam keadaan terpisah. Maknanya kita beribadah, maknanya Allah Ta'ala itu terpisah dengan kita. Kita anggarkan dia di depan, di belakang, di atas dan sebagainya. Jadi ini berlaku secara tidak kita sedari, walaupun semasa kita sedang beribadah kepada Allah SWT itu sendiri. Bila berlakunya pemahaman terpisah ini, dia memberarti bahawa kita berada di suatu tempat. Dan Allah SWT itu juga masih bertempat. Sedangkan Allah SWT itu tidak bertempat. Kerana dia yang menciptakan tempat dan sebagainya. Ini berlaku kerana kita melihat kepada kewujudan yang terpisah. Maka sesungguhnya itu satu kesalahan yang besar dari pandangan ilmu tauhid itu sendiri. Jadi di sinilah perlu kita kepada ilmu makrifatullah untuk kita perbetulkan masalah yang besar yang melibatkan akidah dalam masyarakat kita hari ini umumnya. Selepas mendalami ilmu makrifatullah, maka dapat kita fahami bahawa konsep ketuhanan seperti contohnya kalau kita ambil salji turun meliputi seluruh permukaan bumi sekalipun, itu belum boleh kita merujuk kepada konsep ketuhanan. Kerana wujudnya dua unsur iaitu salji dan bumi itu dalam keadaan dua unsur yang terpisah. Di sini kita perlu berhati-hati. Walaupun perkataan meliputi, ini meliputi itu menunjukkan sesuatu yang boleh menguasai, sebati dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya ia tidak boleh kita yakini kerana adanya dua unsur yang masih terpisah. Selepas kita memahami ilmu makrifat, setidaknya insya-Allah sekarang apa yang perlu kita fahami dengan jelas ialah bahawa pencipta dan ciptaan tidak boleh terpisah sama sekali. Ciptaan itu semestinya berada di dalam diri pencipta dan sudah tentu ciptaan tidak boleh menjadi pencipta atau Tuhan. Jadi ini adalah satu pandangan yang jelas dan benar. Jadi di sinilah melalui ilmu makrifatullah yang dibawa oleh Haribillah, apabila saya mengikuti Haribillah Ustaz Haji Hussein, maka segala-galanya terungkai. Jadi kita nampak perbezaan antara pencipta dan ciptaan semakin jelas. Dari hadis Nabi SAW, yang mana dari hadis ini dapat kita fahami bahawa pada permulaan atau azali, hanya Allah SWT sahaja yang ada dan tiada apa pun bersama dengannya. Keyakinan ini perlu mantap. Sebagai seorang ahli sufi yang masuk dalam ilmu makrifatullah, ini adalah kunci yang paling awal yang perlu difahami oleh setiap ahli sufi itu sendiri. Maksudnya, kalau ini ada masalah, dia akan bawa kepada permasalahan untuk kefahaman yang akan seterusnya. Jadi, apabila hanya Allah SWT yang wujud, jadi kewujudan ini hanyalah satu. Jadi, bab yang pertama ini kita tekankan kepada untuk memahami kewujudan adalah yang satu. Dan di sini siapa lagi tiada yang lain melainkan Allah SWT itu sendiri. Jadi kewujudan hanyalah kewujudan yang ada Allah SWT. Dan lalu jika hanya kewujudan Allah SWT saja yang wujud, maka kepada siapa dia tujukan firman kun ini? Ini jelas kita bahawa sekiranya dia hanya yang wujud, jadi jawapannya ialah firman kun itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Oleh itu, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Imran Hussein, jika ada keyakinan kita bahawa firman kun itu ditujukan kepada selain dari Allah itu sendiri, maka sudah ada dua kewujudan. Bila ada dua kewujudan, maka ini jatuhlah tauhid. Sebagai seorang ahli sufi, mereka perlu mantap dalam keyakinan bahawa firman kun itu Allah SWT tujukan kepada dirinya sendiri kerana kewujudan yang satu iaitu kewujudan Allah SWT sahaja.
Setelah meyakini bahawa firman pun itu ditujukan kepada dirinya sendiri, maka dapatlah kita pastikan bahawa tak kala Allah SWT itu mencipta manusia dari tiada, maka tiadalah wujudan manusia itu kecuali terhasil dari wujudan yang satu, iaitu wujudan Allah SWT. Oleh itu, sebagai ahli sufi, maka kita dapat atau tidak, di sini kita perlu menyatakan bahawa dan yakin bahawa manusia dan Allah SWT itu tidak terpisah sama sekali, sebab semuanya dijadikan berasal daripada wujudan hanya yang satu, itu wujudan Allah SWT. Timbul persoalan, adakah manusia itu boleh menjadi Tuhan? Maka jawapannya tidak boleh, kerana manusia adalah hasil ciptaan yang datangnya daripada zat ciptaan Allah SWT yang teramat kecil sekali. Dari sini dapat kita fahami di mana apabila Nabi SAW bersumpah, sebenarnya Nabi bersumpah dengan menyatakan demi zat, wallazi biyadihi, biasanya wallazi maknanya itu itu adalah sumpah qasam, dia panggil wallahi billahi tallahi. Jadi wallazi biyadihi maknanya demi zat yang menguasai diriku, dan juga demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Okey. Jadi apabila di sini kita boleh faham bahawa dengan itu ia seperti kita berada di diri pencipta, di atas kefahaman wujudan yang satu, bahawa hanya Allah Ta'ala saja yang wujud. Oleh itu semakin jelas bagi kita sebagai seorang ahli sufi dengan kenyataan dari Imam Ghazali sendiri, iaitu Imam Ghazali radhiyallahu anhu, mana dia menyatakan bahawa orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, maka nascaya pasti ia mengenal bahawa ia tiada mempunyai wujudan bagi dirinya. Okey, di sini kita masuk sedikit latihan. Sebenarnya sebelum ini saya ada sedikit sebanyak melakukan program bersama sahabat-sahabat. Jadi biasanya kita selitkan sedikit latihan. Jadi di sini ada latihan yang simple, tetapi boleh sahabat-sahabat semua, kita yang pertama sekali kita ikut latihan ini. Yang pertama, cuba kita relaxkan minda kita. Okey. Kemudian kita pejamkan mata kita buat seketika. Okey, pejamkan mata seketika. Kemudian cuba hilangkan keseluruhan diri anda dan fahami bahawa di sebalik semua ini adalah zat. Kemudian relax. Kemudian kita hilangkan keseluruhan diri kita kerana di sebalik semua ini adalah zat. Kemudian hilangkanlah keseluruhan zat. The next step, seterusnya kita hilangkan keseluruhan zat, maka yang tinggal adalah yang maha halus. Maka yang tinggal yang halus, dan ia tidak terpisah sama sekali dengan Allah SWT, seperti yang selalu Arif Billah Ustaz Husin beritahu, ekor gajah tidak akan terpisah dengan gajah. Okey. So kita relax, tenang. Okey, fahami apa itu yang ketiga tadi, maksudnya kita hilangkan zat, maka yang tinggal adalah yang halus dan ia tidak terpisah dengan Allah SWT, seperti ekor gajah dengan gajah. Okey, baik. Sekarang boleh buka mata, kita relax, dan perhatikan. Dari sini kita dapat fahami bahawa kewujudan hanyalah dia yang satu saja, tiada yang lain di sini. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jalani menyatakan bahawa kamu dapati diri kamu kosong. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Falam, dan bukanlah kamu yang membunuh wahai Muhammad, akulah yang membunuh. Qatalahum yang madhi, maknanya Allah Ta'ala, madhi ini adalah past tense, mana benda yang berlaku, maknanya Allah Ta'ala tegaskan bahawa dia yang membunuh. Selaku ahli sufi perlu yakin bahawa apabila Allah Ta'ala berfirman, dia katakan qatalahum, maknanya dia yang membunuh, maka di sinilah kita boleh nampak bahawa semua ini berlaku adalah di atas wujudan yang satu, maknanya Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja. Wa ma ramaita iz ramaita
walakin Allah ramah. Bukan kamu yang melempar, yang melontar ketika kamu melontar, Muhammad, tetapi Allah lah yang melontar. Bahawa ini ayat-ayat yang mutasyabihat, kategori mutasyabihat, yang mana setelah kita melalui jalan makrifat ini, maka ayat-ayat ini sememangnya makin mudah untuk kita fahami. Nah, itulah yang telah berlaku pada diri saya. Maknanya kalau dulu sebelum makrifat, kalau baca ayat ini, kita akan jadi pelik, jadi unik. Itu sekarang alhamdulillah kita diberi kefahaman di sini. Begitu juga seperti yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, di atas satu wujudan inilah, beliau menyatakan bahawa dengan demikian itu, semua perlakuan terzahir melalui kamu, sama ada suka atau tidak, dengan kehendak kamu meskipun berbahaya. Bersyukur, bersabar dan redha dengan Allah, dan janganlah kamu merungut dan menyalih dia, kerana itu mungkin menyelamatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini satu perkara yang kita kena berhati-hati. Dan tapi di sini dengan keyakinan, dengan ilmu makrifatullah, maka apa sahaja yang berlaku semua ini, kita menuju kepada wujudan yang satu, insya-Allah semua akan jadi, semua akan dipermudahkan. Di atas kefahaman kewujudan yang satu, maka apabila Allah SWT berfirman bahawa dia maha meliputi segala sesuatu, maka jelas-jelas kepada kita bahawa semuanya ini benar dan semakin jelas dan mudah untuk kita menerima dan memahami ayat-ayat sebegini. Padahal Allah yang mencipta dan apa yang kamu perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Dan Allah lah yang mencipta kamu dan apa yang kamu perbuat. Contohnya seperti kita sedang bertani dan sebagainya, memasak, bertani, bekerja dan sebagainya. Dari sini kita boleh melihat sebenarnya semua yang terjadi tiada satu pun campur tangan dari kita sedikit pun. Nampak macam ada, tetapi sebenarnya tiada. Maka bersyukurlah kita kerana diberi kefahaman yang terindah ini di atas keyakinan hanya wujudan yang satu sahaja. Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maksudnya Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia juga yang memeliharakan segala sesuatu. Ini menunjukkan bahawa hanya dia sahaja yang menguruskan semua ciptaannya, dan dia juga dalam kesibukan seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 29, kullu yaumin huwa fi sya'n. Maksudnya dalam setiap hari, setiap masa itu Allah SWT sentiasa dalam kesibukan, setiap waktu dalam menguruskan semua ciptaannya. Oleh itu, selepas kita mendalami dan diberi kefahaman dalam ilmu makrifatullah ini, maka kita dapati semuanya kembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang selalu kita ucapkan. Perhatikan firman Allah SWT, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Jadi kalau sebelum makrifat kita terfikir, mana mungkin Allah bersama saya, sedangkan dengan teman-teman saya di sekeliling saya ni macam mana pula? Bagaimana pula kan? Jadi setelah kita memahami hanya kewujudan yang satu, maka dia bersama kamu di mana kamu berada, makin mudah untuk kita fahami. Kerana apabila kita merujuk kepada kewujudan yang satu, maka Allah SWT senantiasa bersama-sama dengan kita di mana sahaja kita berada. Jadi untuk memahami kewujudan yang satu ini, semuanya berlaku di atas kehendak Allah SWT, termasuklah seperti berlakunya pembunuhan. Kalau kita lihat, dan sebagai contoh apa yang telah Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, bahawasanya semua ini, wahai Musa, berlaku 40 tahun sebelum aku dicipta, sebelum Nabi Adam itu dicipta. Jadi konsep kehendak ini maknanya berlaku di sini bukan setakat kewujudan yang satu, tetapi kehendak hanyalah kehendak dia sahaja, sebab di atas kewujudan dia sahaja. Sebagai seorang ahli sufi, perlu yakin dan fahami bahawa semua kejadian yang berlaku ini sebenarnya di atas kehendak Allah SWT itu sendiri.
Setelah memahami kewujudan dan kehendak dari yang satu, iaitu Allah SWT, maka mudah kita fahami dari firman Allah berkenaan ayat وَمَا يُسْعَلُ أَمَّا يَفْعَلُونَ وَهُوْ يُسْعَلُونَ. Maksudnya apa sini? Di sini maksudnya Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawa dia tidak akan ditanya apa yang dia lakukan, tetapi kita yang akan ditanya. Mana mungkin ciptaan boleh bertanya kepada kita, kenapa kamu mencipta? Sebab itu sebagai seorang ahli sufi, kita kena berhati-hati, terutamanya dalam kita berdoa kepada Allah SWT, yang mana dalam doa tadi jangan sekali-kali ada perkataan yang mana, ya Allah, kenapa kamu jadikan aku begitu begini. Setelah mendalami ilmu ma'rifatullah dan diberi kefahaman yang mantap, maka seorang sufi dia akan, soalan tadi tidak timbul lagi. Soalan tidak akan timbul, hanyalah keredaan itu sahaja. Dan memahami khadak dan khadak itu dengan lebih mantap lagi. Itu yang akan berlaku kepada seorang sufi yang makin mantap dalam ilmu ma'rifatullah. Semua ini jelas bahawa semuanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dialah yang meliputi segala sesuatu. Setiap ciptaan itu dicipta menurut ukuran tertentu dan semua dicipta ini bukannya sia-sia. Baik itu dalam Allah Ta'ala berfirman, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta haza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kamu ciptakan semua ini sia-sia. Jadi kita perlu melihat bahawa apa yang Allah Ta'ala cipta sebenarnya tiada satu pun yang sia-sia. Macam kita tengok mungkin ada satu pembuangan, kenapa perlu lakukan ini, kenapa ini, kan? Tidak bagus itu dan ini. Tetapi apa yang dicipta oleh Allah SWT sebenarnya semuanya tiada yang sia-sia dan penuh hikmah dan bermanfaat untuk semua. Okey. Saya bagi contoh di sini berkenaan teori Fibonacci. Fibonacci ataupun golden ratio ni nisbah keemasan. Sebab Allah telah pun menentukan kadar dan masa berlaku setiap sesuatu, mana seperti pada mula Allah menciptakan petala langit dan bumi contohnya, kan kita tawaf 7 kali, mana semua ini ada ukuran dan ada numbers. Jadi di sini kita cuba lihat bagaimana ciptaan Allah SWT ini telah merangkumi. Di sebalik itu ada ukuran-ukurannya yang tentu. Jadi kalau kita tengok pada DNA kita sendiri, yang mana kalau kita refer pada Fibonacci ini adalah satu manusia yang finding, manusia yang jumpa. Formula ini membuktikan bahawa semua ini berlaku dengan ukuran. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha sempurna. Dia menciptakan segala-galanya dengan sempurna sekali. Maknanya dengan ukuran yang tepat dan sebagainya. Okay? Jadi dalam teori DNA, maknanya dia menepati 1.618. Itu ukuran dipanggil golden ratio dalam sistem Fibonacci. Begitu juga dengan gambar Mona Lisa. Gambar Mona Lisa dilukis. Ini dikatakan menggunakan teori Fibonacci. Sebab tu dia ada keunikan. Jadi kalau kita nak tengok pada fingerprint kita ni, pada ibu jari kita, ini maksudnya ada pusaran ini adalah berdasarkan Fibonacci. Maksudnya di sini manusia dapat diberi kefahaman oleh Allah SWT bahawa semua ini sebenarnya sudah siap dan semua mempunyai ukuran. Apatah lagi kalau kita lihat kedudukan Mekah itu sendiri. Mekah di antara kutub utara dan juga kutub selatan. Mana kedudukan Mekah itu pun boleh kita membuat perkiraan dan ianya mendapati golden ratio, iaitu ukuran dia 1.618. Jadi di sinilah, jadi dapatlah kita pasti bahawa sini Allah Ta'ala itu adalah maha sempurna dalam mencipta segala sesuatu. Setelah kita memahami kewujudan yang satu, maka dapat juga kita melihat di sini bahawa semuanya berlaku di atas kehendak yang satu. Ini kita kena perlu yakin. Semuanya sudah tersiap di Lauh Mahfuz, semua bergerak di atas perjalanan takdir masing-masing yang sudah tertulis di atas rencana yang sangat teguh dan tanpa campur tangan sesiapa pun. Kerana semuanya hak milik dari yang maha sempurna. Dengan ilmu makrifat, maka terbuka luas bahawa semua ini tiada kecacatan langsung. Oleh itu,
sebagaimana pesanan Syekh Abdul Qadir Jalani supaya jangan sekali-kali kamu berhajat, berkehendak atau bercita-cita kerana sesuatu itu telah pun disiapkan untuk kita semua. Okey. Di sini saya ada satu pengalaman kehidupan saya sebab sebelum ini pekerjaan saya terlibat dengan sesuatu yang kita berkehendak. Contohnya dalam bidang kewangan dan sebagainya. Jadi apabila kita berkehendak, kita menetapkan bahawa kita akan mendapat keuntungan sekian-sekian dalam satu-satu perniagaan dan jual beli. Jadi di sini apabila kita tidak mendapat apa yang kita berkehendak, maka di situ kita akan kecewa. Jadi di sini ramai orang yang belum makrifat di mana mereka akan meletakkan kecewaan tadi, kenapa Allah Ta'ala tidak memberinya rezeki yang banyak dan sebagainya. Tetapi setelah saya terbaca apa yang Syekh Abdul Qadir Jalani tulis ini, maka sejak dari itu saya cuba belajar dan cuba praktis untuk tidak berkehendakkan ataupun berhajat kepada sesuatu. Alhamdulillah. Daripada pengalaman tadi, telah kita bahawa apabila kita tidak berkehendak, tetapi kita diberi, alhamdulillah kita lagi tenang. Apabila kita tidak meletakkan sesuatu yang tinggi, walaupun kita meletakkan dalam calculation, dalam pengiraan kita mungkin letak figure number, keuntungan kita sekian-sekian, RM1,000, RM10,000, RM100,000, tetapi bila kita telah memahami ilmu makrifat, maka kita tidaklah seperti dahulunya yang berhajatkan kepada sesuatu yang besar, dan bila kita dapat apa yang dapat, sebenarnya itulah kita redha dengan apa yang kita dapat, dan ini menjadikan hidup saya lebih tenang. Sebab itu Syekh Abdul Qadir pun mengatakan bahawa dengan lain perkataan, kamu adalah dalam takdir ataupun khadah dan khadah Allah semata-mata. Okey, jadi seandainya kita di lambung ombak, seperti kita di lambung ombak ke hulu, ke hilir dan sebagainya, kita terima semua ini dengan takdir telah tertulis. Jadi semua ini berlaku sebenarnya di dalam satu skrip. Skrip siapa? Tidak lain tidak bukan adalah daripada skrip Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin menyentuh sedikit ihsan. Setelah bermakrifat, maka kita terbuka dengan luar jelas dan dapat dilihat oleh ahli sufi bahawa apa yang katakan ihsan itu ada di dalam kewujudan itu, dan dapat semua kehidupan, senegura dan perhiasan yang berada dalam dirinya sendiri. Dirinya maksud diri Allah SWT itu sendiri. Mana semua ini, walaupun kita nampak besar, tapi terhasil daripada ciptaan yang kecil tadi. Jadi, dikala mereka ahli sufi dapat mengabdikan diri pada Allah SWT dengan pandangan bahawa semua dari Allah dan hanya tertumpu kepada pandangan yang dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu yang menggerakkan, yang menetapkan, yang hidup adalah semuanya dari dia, Allah SWT. Dan sekiranya pandangan ahli sufi itu masih belum jelas, maka paling tidak dapatlah mereka menilai dan mengerti bahawa dia sedang melihat kepada, dia itu Allah sedang melihat kepada semuanya kerana semua itu dicipta dari dirinya sendiri. Kesimpulan bab satu ini, di sini saya nak tekankan bahawa kewujudan hanyalah Allah SWT sahaja, dan dia mencipta semua makhluknya dari dirinya sendiri. Itu keyakinan yang perlu mantap sebagai seorang ahli sufi. Karena kegagalan ini akan menjadikan sukar untuk kita memahami dalam tingkatan yang lebih baik nanti. Semua berlaku di atas kehendak Allah sendiri, dan semua ciptaan atau kejadian adalah sangat sempurna kerana dijadikan oleh yang maha sempurna. Ini kesimpulan untuk bab yang pertama. Kedua, ini bab yang kedua, saya akan masuk, insya-Allah saya akan teruskan dengan bab kedua, iaitu di bawah tajuk pintu ingatan. Pada hakikatnya, kehidupan seseorang ahli sufi itu, mahu atau tidak, semuanya tergantung kepada kekuatan, dan dapat kita fahami bahawa fungsi utama adalah terletak pada ingatan mereka itu sendiri. Kerana ada ingatanlah, maka mereka ahli sufi mampu untuk mempelajari dan menjadikan kehidupan mereka sehari-hari senantiasa tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir bab ini kita akan dapat memantapkan kaedah ingatan
yang berterusan sesuai dengan cara bimbingan Arabillah Ustaz Haji Hussein melalui tasawuf jalan Nabi-Nabi. Banyak soalan yang timbul dalam masyarakat hari ini dan masing-masing cuba mencari satu solusi yang terbaik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Persoalan seperti apakah ibadah yang paling utama? Selalunya kita akan perolehi jawapan seperti solat, baca Quran atau berzikir. Alhamdulillah, itu jawapan tidak salah. Kita tidak dibenarkan untuk berzikir di kamar mandi, lalu apakah ada cara untuk kita mengingat Allah SWT atau terus langsung tidak perlu dan lupa kepada pencipta? Okay. Soalan seterusnya, seseorang perempuan bila datang haid, maka mereka tidak solat dan baca Al-Quran. Maka kita lihat ramai yang buntu dan tidak mampu untuk berzikir. Kerana pada pemahaman mereka, berzikir itu berlaku di waktu solat atau baca Quran dan sebagainya. Okay. Apatah lagi melibatkan stres dan gangguan yang sering terjadi. Dan bagaimana untuk mengatasi? Okay. Ada atau tidak satu jawapan yang boleh menjawab kesemua persoalan ini tadi? Di sinilah yang saya faham, kita ada satu soalan, satu jawapan, iaitu yang melibatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu bertanya dengan sahabat-sahabat yang baru ingin mendalami ilmu ma'rifatullah ini. Biasanya soalan saya akan soal apakah cerdik dan pandai itu pada IQ atau ingatan. Jadi soalan ini saya lontarkan. Kebiasaannya mereka akan melihat IQ, tetapi sedar atau tidak sedar bahawa soalan pokok seperti apakah cerdikan dan kepandaian seorang itu datang dari satu IQ atau ingatan, sudah tentu jawapan yang kita dapat adalah dari ingatan. Kalau kita lihat mana IQ, ingatan. Kalau tak ada ingatan, mana mungkin ada IQ. Jadi di sini peranan ingatan itu adalah lebih besar daripada IQ itu sendiri. Seterusnya, mari kita perhatikan kaya. Orang yang kaya, banyak wang. Okay. Jadi di sini, kekayaan itu pada apa sebenarnya? Adakah pada wang ataupun pada ingatan? Okay. Yang di sini satu perkara yang kita boleh faham, maksudnya apabila kita bertanya kepada seorang antara wang dan ingatan, maka kita boleh lihat bahawa walaupun banyak wang, tetapi apabila mereka hilang ingatan, maka mereka tidak boleh jadi orang kaya. Itu. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa sekiranya dia mempunyai ingatan yang bagus, sudah tentu kalau dia mempunyai wang yang betul, dan sudah pastinya dia seorang yang kaya. Tapi jangan pula dia kata dia kaya, tapi ingatan tak ada, sebenarnya wang dia pun tak ada. Itu yang jadi di sini yang kita nak lihat adalah di sini adalah ingatan itu memainkan peranan utama dalam kita membandingkan antara wang dengan orang kaya itu sendiri. Kemudian kita pergi kepada wang atau kesihatan. Di sini pun kalau kita lihat perbandingan antara wang dan kesihatan, sudah tentu orang manusia akan lebih melihat kesihatan itu lebih besar daripada wang. Tetapi dalam kesihatan itu sendiri, kalau kita lihat, dia merangkumi banyak kesihatan. Contohnya dari segi penyakit dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada penyakit yang terpaksa dipotong kaki dan sebagainya. Tetapi di sini kesihatan dari segi ingatan itu sendiri adalah lebih besar, lebih utama daripada kesihatan yang lain-lain. Jadi pokoknya di sini yang kita nak bawa adalah, saya nak tekankan di sini bahawa ingatan inilah yang paling besar. Sebab itu ingatan yang paling utama adalah ingatan kepada Allah SWT itu sendiri yang dinamakan zikrullah. Zikrullah ini berasal daripada kata zakara yazkuru zikra, mana zikrullah itu adalah ingat Allah. Jadi pengertian ini memberi makna bahawa mengingat Allah itu adalah satu ibadah yang paling besar, seperti firman Allah SWT, wala zikrullahi akbar, dalam surah Al-Ankabut ayat 45, mana Allah berfirman bahawa ibadah yang paling besar adalah ingat Allah. Dan paling utama, bukan setakat paling besar, tapi ibadah yang paling utama juga adalah zikrullah. Ini adalah satu kata kunci yang perlu difahami dan diambil secara
tinggi, tahap yang tinggi oleh seorang ahli sufi itu sendiri. Satu ketika di mana sahabat-sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW bahawa seperti beruntungnya orang kaya yang dapat memberi sedekah ataupun nafkah ataupun infak kepada orang miskin. Maka di sini Nabi SAW menjawab, maukah aku beritahu kepada kamu semua dengan amal-amal yang terbaik dan paling derajat di sisi Tuhan kamu dan membuat anda mencapai darjat tinggi dan lebih baik untuk kamu semua daripada memberi sedekah emas dan perak, dan lebih baik daripada kamu semua bertemu musuh lalu kamu penggal leher kamu mereka dan mereka memenggal leher kamu semua. Maksudnya sini sama ada kita pergi ke medan perang, sama ada leher kita yang dipenggal ataupun kita memenggal leher musuh-musuh kita. Jadi sahabat-sahabat semua menjawab, mahu ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW beritahu itulah yang dinamakan zikrullah, mengingat Allah. Tapi persoalan, kalau kita belum makrifat, ini satu soalan yang besar, di mana, bagaimana dan bila sebenarnya waktu kita untuk melakukan zikrullah itu sendiri. Ini pengalaman saya sebelum inilah. Di sini saya kategorikan cara mengingat Allah tadi kepada 3 bahagian. Yang pertama, kita panggil dia sebagai peringkat permulaan. Peringkat permulaan ataupun pertama adalah zikrullah dengan menggunakan lisan, iaitu melibatkan bibir dan lidah kita. Tetapi ini memerlukan waktu yang tertentu dan biasanya diiringi dengan bilangan. Seperti bila kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selepas setiap kali solat. Peringkat yang kedua, kita panggil dia peringkat pertengahan, di mana zikir kaf. Tapi di sini dia melibatkan naik dan turun nafas, diiringi dengan Allah dan sebagainya. Ini masih lagi dalam situasi yang terhad dan mengikut masa-masa yang tertentu. Peringkat kemuncak adalah peringkat yang sentiasa dicari dan diingini oleh setiap ahli sufi, iaitu zikrullah secara sir atau diam di dalam minda. Ia boleh dilakukan setiap masa yang tiada bilangan atau jumlah zikrullah itu sendiri. Alhamdulillah, yang kat sini yang sebenarnya kita termasuk saya sebenarnya bersyukur kepada Allah SWT kerana kita sebenarnya melalui Arabilah Ustaz Haji Hussein terus dibawa kepada zikir melalui minda itu sendiri. Zikir sir, senyap itu sendiri. Jadi ini memberi impact. Daripada sinilah maka saya dapat memahami bahawa ia akan berhubung dengan kehidupan kita seharian, akan menjadi lebih jelas dan mudah. Otak, fungsi otak, kita tidak nafikan bahawa otak ini adalah berfungsi untuk mengawal seluruh pergerakan dalam tubuh badan manusia. Okey? Jadi di sini yang kita nampak bahawa kenapa tingkatan untuk zikir tadi pada minda itu sendiri, sebab di situlah di otak itu maknanya dia yang mengawal keseluruhan dan bukannya pada jantung dan sebagainya. Sebab sedangkan jantung, hati dan lain-lain masih boleh ditukar ganti melalui proses transplant ataupun itu pemindahan organ, cuma otak sahaja yang tidak boleh dilakukan transplant. Di sini saya bawa satu case study di mana saintis ini hari telah berjaya untuk memindahkan kepala tikus dan juga monyet. Ini teknologi yang berlaku pada hari ini. Jadi untuk support bahawa zikrullah di minda itu yang paling tinggi, di sini apabila pemindahan berlaku tadi dilakukan, jadi mereka telah berjaya, saintis telah berjaya melakukan pemindahan. Tetapi monyet yang telah dilakukan pemindahan kepala tadi, dia hanya hidup untuk beberapa hari. Ini yang dapat kita saksikan pada hari ini. Tetapi kita kena ingat bahawa teknologi yang makin berkembang, tidak mustahil suatu hari nanti dia boleh memindahkan kepala manusia itu sendiri, terutama kepada contohnya manusia yang fizikal daripada kepala ke bawah dia ada masalah dari segi kecacatan dan sebagainya, maka dia mempunyai wang yang banyak, jadi mereka boleh menukar kepala dengan kepala yang lain, maksudnya kepala yang baik di bawah tubuh yang
yang bagus, okey, di situ dicantumkan, tidak mustahil. Tetapi di sini yang saya nak nyatakan di sini bahawa ingatan kita di kepala memang tidak boleh ditukar ganti. Daripada itu, setelah saya mendalami pengajian bersama Arabillah Ustaz Haji Hussein, maka di sinilah antaranya kita cuba membuka mata hati. Okay. Ini antara apa yang telah saya pelajari melalui Arabillah. Okay. Yang pertama, contohnya mata kita senantiasa terbuka, tetapi mata hati tertutup. Sebab itu kalau kita pergi yang kedua, di sini kita lihat apabila kita pejamkan mata, okey, dipejamkan mata, maka yang pertama sekali sebelum tu mata ini, bola mata kita mestilah dilihat ke atas. Jangan sekali-kali kita dalam peringkat awal untuk ini latihan ini kita lihat ke bawah. Jadi lepas tu kita pejamkan mata, selepas pejamkan mata seperti ini, dan kita akan pastikan bahawa sewaktu kita ingin membuka kelopak mata, ia menjadi sukar. Ini peringkat awal untuk kita membuka mata minda, mata hati ni. Okey. Yang kedua ini mata tutup dan mata hati sudah terbuka. Okey, ini adalah satu kaedah yang telah saya pelajari melalui Arabillah Ustaz Haji Hussein, dan ini banyak membantu saya sebenarnya daripada peringkat awal sehingga kini, alhamdulillah. Okey, kemudian peringkat yang ketiga, mata hati dan mata sentiasa terbuka. Okey, di sini yang kita mau praktis ataupun kita perlu untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang kita, di mana mata fizikal dan mata batin dua-dua terbuka. Dan kita, okay. Walaupun mata batin terbuka, tetapi di sini kita ingin masukkan ingatan Allah SWT ke dalam minda kita pula. Jadi di sini kita ambil konsep yang telah diajar oleh Arabillah, maknanya seperti kita berdoa. Okay. Cuma kita berdoa, yang pertama sekali yang kita nampak adalah, yang kita faham, ada ingatan kepada Allah SWT. Okay? Yang pertama, ada ingatan kepada Allah SWT. Yang kedua, ada ingatan kepada bahan yang ingin kita bicara. Yang ketiga, ada sebutan secara lisan di bibir, dan ada pergerakan fizikal lain seperti tangan dan sebagainya. Ini yang saya letak sebagai 4 dalam 1. Dalam kita untuk mengingat kepada Allah SWT, ini amaran keras. Selagi masih ada apa yang kita nampak atau fikir, itu menunjukkan bahawa kita masih belum mantap. Sebab bila kita buat latihan, kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita mengatakan dia berada di ruang yang kosong. So dia nampak tulisan alif lam lam ha dan sebagainya. Itu adalah salah. Jadi itu satu amaran, maknanya selagi apa yang hadir, apa yang kita nampak atau fikir di dalam minda, itu belum mantap lagi. Tidak ada suatu pun, sebab bila kita untuk mengingat Allah SWT, kita kena faham bahawa laisa kamitslihi syai'un, tiada satu pun yang serupa dengan dia, dan dia tidak boleh dicapai oleh penglihatan mata. Dan sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Maha Suci Zat tidak mewujudkan jalan untuk mengenali dia. Di sini saya ada kongsikan ada empat peringkat. Yang pertama adalah kita untuk membina ingatan yang lebih baik, insya-Allah. Yang pertama sekali seperti yang pernah diajar oleh Arabillah, yang pertama adalah kita membuat perbersihan minda dengan membaca Al-Fatihah dan juga 3 kul. Ini mungkin ahli-ahli sahabat-sahabat yang mas sudah biasa dengan kaedah ini. Cuma yang saya nak kongsikan 4 peringkat ini. Yang pertama, minda orang awam. Minda orang awam ni dia penuh dengan ingatan yang dan di sinilah kita biasanya dapati sukar untuk mengingat Allah kerana fikirannya terlalu banyak dengan macam-macam. Okay. Dan dia orang tiada asas dalam mengingat Allah. Macam saya juga dulu, peringkat awal kita nak mengingat Allah pun kita tak faham macam mana kita nak mengingat Allah. Tapi selepas itu dapat kita fahami bahawa melalui sini orang awam ini, bila tiada asas, dia merasa sukar untuk mengingat Allah. Lagi satu, bila kita ajukan pertanyaan kepada masyarakat yang di luar, pernahkah mereka belajar mengingat Tuhan?
kebanyakannya akan menjawab tidak pernah. Jadi soalan kita, kalau tidak pernah macam mana kamu ingat Tuhan? Okey. Jadi di sinilah kepentingan daripada ilmu yang dibawa Arabillah menjadikan kita untuk mengingat Tuhan dengan lebih mudah. Okay? Minda yang kedua tu maknanya dalam posisi yang kedua, minda dalam kekosongan. Tetapi dalam posisi ini, minda masih lupa kepada Allah SWT. Permulaan belajar ini berlaku semasa kita dalam permulaan untuk belajar mengosongkan minda. Yang kemudian senang, peringkat yang kedua ini pun masih senang untuk mendapat serangan ataupun gangguan yang akan masuk dalam kita punya minda. Peringkat yang ketiga, kita sudah boleh mengingat Allah SWT, penuhkan ingatan pada Allah SWT, yang mana laisa kamitslihi syai'un, maknanya tidak satu pun yang merupa dia, termasuklah bentuk kalimah dan apa sahaja. Okay, tetapi di sini kita tidak mampu untuk pertahan ingatan lama-lama. Okay. Kenapa? Sebab pada masa yang sama kita memikirkan pekerjaan yang lain. Okay. Jadi di sini dan serangan pun masih boleh masuk, gangguan pun boleh masuk dalam situasi ini. Okay. Jadi pengalaman saya, kita pergi pada peringkat yang keempat. Peringkat yang keempat iaitu minda yang senantiasa ingatan kepada Allah, dan di mana minda kita arahkan dia keluar. Jadi minda ini sebenarnya kita boleh kontrol dia, maknanya kita boleh bagi arahan dia supaya dia keluar, kedudukan dia satu jengkal di atas kepala kita, okay? Dan penuhkan ingatan kepada Allah SWT sahaja. Jadi di sinilah kalau latihan ini berkekalan, insya-Allah sahabat-sahabat semua akan dapati bahawa dalam keadaan mata kita fizikal terbuka, minda sentiasa ingat Allah, insya-Allah. Dan kita boleh lakukan apa sahaja pekerjaan nanti. Apabila kita sudah biasa mengisi minda penuh dengan ingatan kepada Allah, maka dikala kita meletakkan ingatan tadi satu jengkal tadi di atas kepala dan hidup dengan mata fisik, mata batin senantiasa terbuka. Jadi di sinilah sebagaimana hadis kursi, iaitu sebenarnya Allah SWT telah berfirman, apabila hamba mendekati aku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekati aku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa, dan bila dia mendekati aku sedepa, aku akan datang melihatnya dengan lebih cepat lagi. Di sini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat bagaimana untuk menjadikan ingat kita lebih baik. Sebab yang pertama, dalam kita nak mengingat Allah, pastikan bahawa hadirkan ingatan Allah dahulu di minda kita. Jangan kita sebut dahulu tapi ingatan tu datang kemudian. Ini yang berlaku. Kenapa? Sebabnya kita daripada awal, daripada kecil sudah dilatih supaya menyebut kemudian baru ingat. Tetapi apa berlaku? Kita banyak sebutan tapi tidak ingat. Tapi melalui kat sini, di sinilah pokoknya kita hadirkan ingatan pada Allah SWT dahulu, dan jika kita ingat sebut apa-apa zikrullah pun ianya akan menjadi lebih mudah. Jadi ini akan saya bawa nanti dalam solat nanti. Waktu solat, bagaimana yang langkah 1 dan 2 ini memain peranan. Syekh Abdul Qadir Jalani pun ada mengatakan bahawa apabila kamu telah dapat melepaskan hati ataupun minda batin kamu dari apa sahaja selain Allah, maka barulah kamu lepas dari ikatan yang menambat kamu untuk menuju kepada Allah. Dan jika kamu tumpukan hati kepada yang lain dari Allah, maka kamu telah syirik. Oleh itu, jangan sekutukan Allah itu secara kasar atau secara halus. Di sini kita dapat perhatikan bahawa semua ini datang dari Allah SWT. Maka dia mengilhamkan kefasikan dan juga ketakwaan kepada seorang yang peminum arak, melakukan korupsi. Itu semuanya sebagai seorang ahli sufi, penglihatan mereka sudah jelas. Maksudnya semua ini datang daripada Allah SWT. Dan juga ketakwaan, amalan-amalan yang melibatkan ketakwaan, kebaikan seperti solat dan sebagainya. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW, maksudnya wama yusyriku syariqah hina yusyriku wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri, ketika mencuri dia seorang yang beriman. Jadi di sini saya pernah satu ketika saya memikirkan apabila dikategorikan seorang yang beriman, ada kategori yang orang yang beramal soleh
dan juga dikategorikan sebagai orang yang bertawakal, bertakwa. Tiga, beriman, soleh dan bertakwa. Satu peringkat saya cuba memahami ada atau tidak satu jawapan untuk ketiga-tiga ini. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita tanya individu, mungkin kita tanya, adakah kamu seorang yang beriman ataupun orang atau bertakwa? Ada yang jawab dia orang yang beriman. Kadang-kadang saya katakan kepada mereka, bagaimana kamu tahu kamu adalah kategori orang yang beriman? Ya. Tetapi setelah kita memahami bahawa dalam konteks ingatan pada Allah Ta'ala, sebenarnya seorang itu yang dikata beriman, seorang itu yang kata beramal soleh dan juga bertakwa, kuncinya ketiga ini adalah ingatan kepada Allah SWT. Mana mungkin orang yang tiada ingatan kepada Allah SWT, dia mampu untuk melakukan sesuatu yang melibatkan jadi seorang yang beriman, orang yang soleh dan juga orang yang bertakwa. Okay? Di sini juga satu perkara yang kita kena ada manfaat yang besar, itu ialah ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya orang Nabi SAW yazkurullah ala kulli hayani, maknanya Nabi SAW dia mengingat Allah setiap saat. Ini yang sebenarnya yang cuba dibawa oleh Aribillah supaya kita senantiasa mengingat Allah dalam semua situasi, dalam semua keadaan. Seperti Nabi SAW, maksudnya dia mengingat Allah setiap saat. Setiap saat Nabi SAW dia takkan lupa, sebab Nabi SAW adalah insan yang terpilih, insan yang ditinggikan darjatnya. Maka mana mungkin Nabi SAW dia mampu untuk lupa pada Allah SWT. Jadi kita melalui jalan tasawuf, jalan Nabi-Nabi inilah sebenarnya telah memberi kita satu pemahaman bahawa apa yang kita lakukan sebenarnya alhamdulillah mengikut jalan Nabi SAW. Suatu kita yang sebelum makrifat, ini sebelum makrifat biasanya kita berkehendak kepada sesuatu. Dan apabila kita dapat, reaksinya akan menjadi rian, seronok. Tetapi apabila sudah kita makrifat, sesudah makrifat, jadi di sinilah walaupun kita diberi uang yang banyak, diberi kemewahan dan sebagainya, tidak salah itu, tetapi dan diberi keluarga yang baik dan apatah lagi isteri yang cantik-cantik, okey. Tapi di sini orang yang sudah makrifat biasanya dia hanya senyum saja dan relax. Jadi kenapa? Sebab di sini yang kita perlu ingat bahawa orang yang sudah makrifat dia memahami bahawa rezeki itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa ingatan sentiasa ingat pada Allah Taala, maka tidak lain dia apabila diberi kekayaan dan sebagainya, sebab ingatan itu sentiasa pada Allah Taala, maka dia tidak nampak bahawa dengan apa yang dia dapat ini adalah dengan hasil usaha dia, tetapi dia nampak semua ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita lihat sebelum makrifat, orang akan berkata macam mana takkan kita nak berserah diri saja, kita tidak takkan duduk relax saja kan, takkan rezeki datang. Tetapi apabila sudah makrifat, kita dapati bahawa kita faham bahawa semua ni berlaku walaupun kita nampak ada usaha kita, tetapi semua yang semua daripada Allah SWT, sebab dia mengizinkan, dia yang mengawal dan dia yang beri rezeki kepada kita semua. Jadi di sini Allah Taala sebagaimana Allah Taala berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru. Maknanya ingatlah padaku dan bersyukurlah padaku dan yang kamu kufur atas nikmatku. Okey. Dari sini mereka ahli sufi cukup jelas dengan amalan zikrullah dimina setiap masa dalam apa jua keadaan sekalipun mereka sentiasa mengamalkan sikap bersyukur kepada Allah SWT. Mereka ahli sufi melihat kebenaran dengan senantiasa mengatakan bahawa apa sahaja yang mereka kecapi adalah pemberian dari ilahi, dan untuk itu mereka lebih banyak mengerti perkataan diberi dan bersyukur. Amalan dengan perkataan diberi dalam kehidupan mereka ahli sufi adalah satu cara untuk melatih mereka senantiasa zikrullah. Pengucapan mereka akan sering terdengar dengan jawapan seperti saya diberi kefahaman, saya diberi rezeki, saya diberi itu dan ini. Ini tidak lain dari latihan untuk zikrullah setiap masa. Dan jika kamu hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya.
Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. La in syakartum la azidannakum. Jadi daripada dua ayat ini, maksudnya kita ni setelah makrifat dan kita untuk membina ingatan yang sentiasa selalu ingat pada Allah SWT, maka kita kena faham bahawa semua ini adalah pemberian daripada Allah. Dan kita diberi, tiada satu pun campur tangan kita. Jadi bila kita faham, kata kita sentiasa diberi, maka yang hadir dalam ingatan kita adalah bersyukur kepada Allah SWT. Okay? Saya diberi pengetahuan, saya diberi ilmu, saya diberi itu dan ini. Alhamdulillah. Jadi kita sentiasa ingat kepada Allah SWT. Dari itu, mari kita lihat satu hadis Nabi SAW yang mana qala Nabi SAW, innahu la yughanu ala qalbi wa inni astaghfiru min. Maksudnya Nabi SAW pun manusia biasa. Seperti dia manusia biasa kecuali dia diberi wahyu. Jadi Nabi SAW pun ada ketika dia lupa. Jadi daripada sini dapat kita pelajari, fahami bahawa Nabi SAW apabila dia ada lupa kepada Allah SWT, maka dia cepat-cepat mohon ampun kepada Allah SWT sehingga 100 kali satu hari. Okay? Dalam praktis, setelah saya mendalami praktis yang ini, apa yang saya buat ialah setiap kali saya cuba mengingat Allah Ta'ala, kita latih dalam keadaan yang mata terbuka dan minda mata batin terbuka. Dalam keadaan kita cuba mengingat Allah SWT, zikrullah, tetapi ada kalanya kita akan hilang, mana terfikir sesuatu benda yang lain. Di kala tersedar, maka apa yang selalu praktis, yang selalu saya praktis ialah saya akan beristighfar di dalam minda. Okey, itu latihan yang selalu saya jalankan, yang alhamdulillah dia memberi saya impak yang besar sebenarnya. Sebab untuk kita mantapkan ingatan, maksudnya apabila terlupa saja, saya terus akan dalam minda saya astaghfirullahalazim. Dan bukan di bibir, tapi pada minda. Jadi kita akan balik kepada ingatan Allah SWT itu cepat-cepat. Tidak kita lupa bahawa dalam kita untuk mengingat pada Allah SWT, kita akan diganggu oleh syaitan, iblis ataupun jin yang masuk ke dalam minda kita. Sebab itu syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Okay? Ini adalah kerja syaitan ataupun iblis. Sebenarnya mereka itu cuba untuk melalaikan kita dari mengingat Allah. Dan tidak di sini kita dapat lihat para saintis apabila membuat kajian, dia terjumpa bahawa ada dark patch, kesan hitam pada ubun-ubun bahagian depan ni. Okey, sebab itu kalau kita lihat sesungguhnya seorang hamba jika melakukan kesalahan, maka ia terkena bintik hitam dalam hatinya. Apabila ia mencabut dan meminta keampunan, maka dibersihkan hatinya, dan kalau ia kembali melakukan kesalahan, maka ditambah balik titik hitam itu di dalam hatinya. Okey, kerana ini sehingga mematikan cahaya hatinya. Okey, daripada sinilah kita dapat melihat maksudnya pembunuh dan juga peronggo-peronggo ni sebenarnya ada kesan di dalam minda mereka sendiri, masuk di dalam otak mereka itu ada kawasan-kawasan bintik-bintik hitam. Okey. Jadi di sinilah sebenarnya apa yang kalau kita lihat, maka latihan mereka ahli sufi yang senantiasa beristighfar di minda secara tidak langsung akan memberi sinar cahaya kembali. Wallahu a'lam. Okay. Okay. Sesungguhnya maaf ya, sudah tertekan. Ini pun gangguan. Okey. Di sini kita dapat juga lihat iblis tu akan cuba datang untuk dalam bentuk bisikan. Jadi pengalaman saya beberapa hari yang lepas pun ada satu pengalaman dengan seorang sahabat tu, dia menjadi seperti yang tidak ketahuan, maknanya jadi tidak betul. Jadi bila saya tengok dia, saya perhatikan dia macam ada sesuatu masalah. Jadi apabila dia duduk sembang dengan dia, jadi saya bertanya kepada dia, adakah kamu mendengar bisikan?
sama ada luar ataupun dalaman, dia mengatakan bahawa dia ada mendengar bisikan-bisikan. Jadi dia ni, seorang ni adalah seorang yang bijak pandai. Dia pernah belajar di US tetapi bekerja di satu tempat yang bagus sehingga akhirnya dia menjadi kecelaruan dan juga menjadi macam tidak betul. Jadi di sinilah apabila kita tanya, dia terlibat dengan bisikan-bisikan dalaman. Jadi untuk memutuskan tadi, kita kena ingat bahawa apa yang berlaku, syaitan hanya menjanjikan tipu muslihat dan mereka juga sebenarnya takut pada Allah. Ahli sufi yang setia dalam zikrullah akan terlindung dari gangguan dan tipu muslihat dari syaitan itu sendiri. Dan pengalaman saya juga bila berhadapan dengan orang yang stres dan kemurungan dan sebagainya, selalunya mereka akan berbicarakan tentang penyesalan. Jadi di sinilah untuk mantapkan ingatan kepada kita, jadi ingatan zikrullah dalam minda kita, maka seorang ahli sufi itu jangan ada satu pun penyesalan. Jangan kita kata, kenapalah aku buat ini, kenapa ini benda ni berlaku pada aku dan sebagainya. Sebab ini kita kena lihat balik. Sebab itu seandainya berlaku, dia akan membuka ruang untuk syaitan. Ini seperti hadis Nabi SAW. Jadi lebih baik kita katakan ini semua tak ada yang sudah ditetapkan untuk kita. Dan syaitan ni, dia akan cuba bawa penyesalan yang lepas-lepas. Sebab tu bila kita lihat ramai daripada kita yang tidak mampu untuk melatihnya ingat pada Allah Ta'ala kerana mereka sentiasa berfikir dan melihat kepada pengalaman yang lepas dan mereka rasa ada penyesalan. Dan juga tidak kita sama sekali boleh untuk berangan-angan, mempunyai angan kosong, sebab itu semuanya daripada syaitan itu sendiri sebenarnya untuk merosakkan ataupun untuk membawa kita lalai daripada ingatan Allah SWT. Yang paling penting pokoknya adalah kita ingat bahawa takdir ini sudah tertulis 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dijadikan. Jadi gangguan syaitan dalam solat pun berlaku. Sebab itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, adakah bagaimana untuk mengatasi masalah diganggu syaitan dalam solat? Maka Nabi SAW pun mengatakan bahawa itu adalah syaitan kanzab yang selalu mengganggu. Jadi di sini apa yang saya nak bawa di sini adalah dalam kita nak pergi kepada solat, paling tidak kita tahu bahawa yang akan mengganggu kita yang akan datang juga mengganggu kita dalam solat adalah syaitan yang dinamakan syaitan kanzab. Jadi bila kita dah faham, dah tahu, maksudnya lepas ini kita dah tak perlu memikirkan lagi lah. Benda itu akan terus berjalan sahaja. Ini satu gambaran yang selalu kita terima di dalam masyarakat bahawa mereka cuba meletakkan ingatan waktu solat, maksudnya pada jantung, pada hati. Jadi di sinilah kesilapan masyarakat kita yang mana apabila ditanya apa yang salah pada gambaran ini, kebanyakan mereka tidak boleh menjawab. Kesalahan. Mereka kata semuanya betul. Tapi bagi kita yang makrifat, yang melalui jalan tasawuf Nabi-Nabi yang dibawa oleh Aribillah, maka kita dapat fahami bahawa ini satu kesilapan yang besar dan boleh menyesatkan seseorang itu sendiri. Sebab mana mungkin kita untuk punya kunci kereta, ingatkan ayam ataupun kerja, mana mungkin itu berlaku di jantung kita. That's why, sebab itu, minda kita menjadi kosong, maka senanglah gangguan daripada syaitan untuk masuk dalam minda kita sewaktu kita solat. Jadi rahsia solat ini adalah tujuan dia adalah untuk ingat Allah, dan masuk ke fahamannya seperti kita berdoa. Jadi kita dah fahami bahawa dalam konteks kita berdoa ada 4 dalam 1 tadi, dan kita juga sedang memuji. Jadi fikiran kita fokus, fahami bacaan secara tertil, dan sentiasa dalam keadaan sentiasa bersyukur sebab kita diberi nikmat untuk hidup dan juga mendirikan solat. Jadi kita kena bersyukur sebab kata diberi tadi yang akan menjadikan kita sentiasa untuk mengingat Allah SWT. Pengertian solat bagi orang Arab adalah doa. Kemudian digunakan dalam pengertian syariat yang bermaksud rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi di sini yang kita kena fahami bahawa bagi orang Arab solat itu pengertian itu adalah doa. Baik. Jadi bila solat, kita mencari apa itu perkataan yang dinamakan khusyuk itu sendiri. Jadi maka di sinilah kita fahami bahawa solat itu adalah untuk apa? Sebab waqimi solat tali zikri. Kita dirikan solat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum solat
antara perkara yang kita kena fahami, yang terbaik adalah kita faham apa makna itu ihsan seperti yang saya jelaskan tadi. Okey, kemudian kita bersiap sedia untuk solat. Jadi antara satu perkara lagi, sebelum kita solat, maknanya apabila kita hendak pergi, ini kenapa saya kongsikan benda ini. Hadis ni mengatakan bahawa sewaktu kita hendak pergi solat, maknanya kita janganlah tergesa-gesa. Okey? Jadi sebab apa? Sebab kerana apabila kamu pergi sengaja hendak solat, berarti kamu sudah seperti dalam solat. Okey? Saya tekankan di sini, ini maksudnya untuk mengelak perkataan was-was semasa kita dalam yang ada niat dan sebagainya sewaktu di awal solat. Jadi sesungguhnya beruntunglah mereka yang sekian diri dia ingat namanya lalu dia solat. Ini sebelum takbir. Okey, jadi yang sebelum kita melakukan takbir, ini bab solat. Jadi sebelum takbir ini, yang pertama sekali kebiasaannya kita akan sebut Allahu Akbar di lisan, tetapi ingatan kita bukan pada Allah SWT. Kenapa berlaku? Sebab kita sudah berapa tahun praktis itu. Jadi sekarang kita berubah, maksudnya sekarang ni hadirkan ingatan pada Allah SWT. Lagi baik sebabnya daripada kita sebelum melakukan solat tadi, kita telah dilatih untuk siasat ingat pada Allah SWT, zikrullah. Maka semasa kita mengangkat takbir Allahu Akbar, maka hadirkan ingatan Allah tu. Kalau kita tak belum hadir, kemudian kita sebutlah Allahu Akbar. Di sinilah apabila sebut nama Allah Akbar, itu nama yang paling agung, nama yang paling besar. Jadi pengalaman saya, dia banyak mengubah pengalaman saya dalam solat sewaktu kita tahbir tadi. Jadi di waktu inilah, maka kita tidak akan lihat, tidak akan tersasu ataupun was-was adakah niat kita dan sebagainya. Lalu apabila dia berdiri melakukan solat, saya memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah SWT sebagaimana semestinya. Seraya dia mengosongkan hatinya hanya demi Allah, maka dia akan melepaskan dosanya seperti lainnya ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ini hadis Nabi SAW. Dan bacalah dengan tartil. Tartil ini maknanya baca dengan baik, dengan baik, dan juga daripada contohnya di sini. Ketika bacaan ayat, sebab bila saya mengamati daripada pembelajaran ingatan Allah Ta'ala tadi, dalam solat ini, apa yang terbaik sebenarnya? Apa yang Nabi SAW buat yang saya nak tahu? Salah satunya adalah kita dapati bahawa Nabi SAW membaca ayat demi ayat. Jadi untuk meningkatkan ingatan yang baik kepada Allah SWT, dalam solat tadi, apabila kita membaca, contohnya Alhamdulillah, maknanya ayat demi ayat dengan makhrajnya yang baik, yang betul. Jadi di sinilah maknanya ingatan Allah Ta'ala itu akan berterusan. Tapi seandainya kita kononnya ingat Allah Ta'ala tetapi kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu akan sebenarnya ingatan pada Allah SWT itu tidak hadir. Tidak akan hadir. Biasanya pengalaman saya suka untuk hadir. Sebab itu di sini kita kata untuk baca ayat tu mesti ayat demi ayat. Jadi kita ikut apa yang Nabi SAW lakukan. Setelah sengaja, dan pada masa yang sama kita juga perlu belajar untuk memahami isi Al-Quran itu sendiri, kerana maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta mengingat isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran itu sendiri. Jadi yang terbaik adalah kita belajar bahasa Arab itu sendiri. Jadi saya sebenarnya 2013 pengalaman saya mengikuti ustaz, pada tahun 2015 satu impak yang paling besar dalam diri saya, ilmu ini nak tak nak saya perlu mendalami bahasa Arab. Dan Alhamdulillah pada tahun 2000 saya sempat menjadi pengajian bahasa Arab di Universiti Melaya. Dan kemudian saya meneruskan pengajian bahasa Arab saya di Indonesia, iaitu di Perkampungan Pare, Perkampungan Inggeris Pare di Surabaya. Alhamdulillah. Jadi daripada kesan belajar bahasa Arab, sebab apa saya lihat Arif Billah sendiri pun ada pengajian bahasa Arab, ada mengambil pengajian bahasa Arab. Jadi kita nak tak nak
bagi saya yang terbaik adalah saya mesti masuk memahami bahasa Arab itu sendiri dan saya luangkan masa saya untuk mempelajari bahasa Arab. Okey. Jadi apabila kita baca Quran, jadi kita nampak tadi ayat demi ayat dan perkataan tadi ada makna sendiri, sedangkan ingatan kita sentiasa pada Allah Taala. So impact dia akan menjadi lebih baik nanti. Apabila kau berdiri hendak solat, ni waktu rukuk dan sujud, ucapkanlah takbir, kemudian baca ayat Quran yang mudah bagimu, kemudian rukuk sehingga engkau tenang dalam rukuk itu, kemudian bangkit, berdiri lurus, kembali sesudah itu sujud sehingga engkau tenang. Dalam sujud itu, sesudah itu bangkit, duduk sehingga engkau tenang tenteram dalam dudukmu itu. Kemudian sujud sehingga engkau tenang dalam sujudmu itu, lakukanlah seperti itu setiap kali kamu solat. Pada satu peringkat, saya mencari satu hadis Nabi ataupun nas bagaimana tahap saya, sebab saya ingatan kita siasa on pada Allah Taala, zikrullah itu siasa on, tetapi dalam perbuatan kita setiap dalam solat ni dia mesti ada sesuatu yang menjadi reference kita kepada Nabi SAW. Okey. Alhamdulillah. Bab ini hadis Nabi ini menerangkan bahawa di sini kita rukuk ataupun sujud sehingga kita merasa tenang. Jadi ketenangan ini tidak lain yang telah kita fahami bahawa tiada satu pun yang boleh memberi kita ketenangan melainkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walazid apa ni? Ala bi zikrillah surah Ar-Ra'd ayat berapa tu? Ala ingatlah dengan hanya mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Jadi di sini alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana melalui bimbingan ahli billah ni jugalah maksudnya ingatan yang terbina, maknanya kita boleh bawa sekali dalam solat tadi, maknanya ketenangan ni, maknanya bila kita rukuk ataupun sujud, maknanya dia berlaku dia bila sudah tenang dan kita akan bangkit. Jadi apabila kita sentiasa ingat Allah, kita akan baca ayat demi ayat dan kita akan merasa lebih tenang dan lebih baik dalam kita punya ibadah nanti. Setelah solat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Inna Ta'ala dah berfirman kepada kita, maksudnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu jadi orang yang berjaya. Dan selepas solat, kita duduk sambil kita bertasbih. Tapi ini hadir kan? Ingatan kepada Allah ni sentiasa kena hadir. Hadir, walaupun kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini tak apa ni, bertasbih, bertahmid dan bertakbir ni 33 kali ni. Jadi hadirkan ingatan tu sentiasa on. Jadi insya-Allah, bab saya kata tadi, dekat sini dia ada dua. Satu ingatan, yang kedua kita sebutan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi hadirkan dulu ingatan. Selalu ingat bahawa hadirkan ingatan kepada Allah SWT dahulu, kemudian barulah kita sebut. Jadi kita nak kepada impact yang mana membawa kita kepada zikrullah setiap saat. Jadi secara kesimpulan sini dapatlah kita fahami bahawa keutamaan untuk hadirkan ingatan kepada Allah di minda dahulu sebelum menyebut di lisan. Pertama. Yang kedua, fahami semua ini diberi dan perbanyakkan bersyukur untuk membina zikrullah. Maksudnya kita sentiasa, macam saya, praktik saya, apa yang saya lakukan ialah bila bercakap dengan seseorang ataupun bila kita memulakan perkataan, saya akan sentiasa mulakan insya-Allah dengan perkataan saya diberi kefahaman, saya diberi rezeki. Jadi ini akan membawa saya ingatan kepada Allah SWT supaya saya tidak lalai. Kita keinginan kita adalah untuk mengingati Allah setiap saat. Okay? Yang ketiga, saya latihkan diri saya juga untuk beristighfar di minda tak kala terlupa mengingat Allah. Jadi apabila sebab kita tahu bahawa ibadah yang paling besar adalah ingat Allah dan kita mahu ingatan tadi sentiasa on, sentiasa mengingat Allah, maka tak kala terlupa saya akan beristighfar di minda. Dalam bab yang ketiga, saya bawa disebabkan oleh bab yang pertama dan juga bab yang kedua ini kita gabungkan, dia akan bawa kepada bab yang ketiga iaitu pertemuan. Kerinduan seorang ahli sufi untuk bertemu dengan penciptanya. Sedar atau tidak, biasanya kita, contohnya seorang bapa apabila berjauhan dari ahli keluarga, maka mereka akan rindu kepada anak-anak yang berada di rumah. Jadi untuk itu bila ada ingatan yang sentiasa ingat kepada anak-anak atau isteri, maka kita akan kemahuan kita adalah untuk bertemu dengan mereka, melihat wajah mereka dan bertemu dengan mereka. Okey.
Apatah lagi kalau kita mempunyai seorang kawan yang sudah lama tidak bertemu, okey, 30 tahun, mungkin 40 tahun, tetapi pada satu ketika kita dapati mendapat tahu bahawa dia ada di satu-satu tempat dan kita ingin bertemu dengan dia. Okay. Biasanya kenyataan tadi akan membawa untuk kita bertemu dengan dia dan kita merasakan kalau dapat bertemu apa yang kita dapat. Maksudnya sampai tahap kita nak peluk dia dan sebagainya. Itu. Jadi begitu juga apabila kita ada ingatan yang sentiasa ingat kepada ibu bapa, dia akan bawa perasaan rindu untuk bertemu ibu bapa bila berjauhan dan bila berjumpa untuk kita sayangi ibu bapa kita itu sendiri. Dan juga dengan guru-guru, bila kita ada guru-guru yang pernah mengajar kita, yang pernah menolong kita, menaikkan kefahaman kita, dalam pelajaran kita, maka apabila ada ingatan kepada mereka selalu, maka kita keinginan timbul adalah untuk bertemu walaupun dia jauh di mana sekalipun. Jadi, yang saya nak kongsikan pada sahabat-sahabat di sini, apatah lagi kalau seorang guru yang mengajar kita untuk mengingat Tuhan. Sebab itu saya selalu bagi tahu kepada sahabat-sahabat saya sekeliling bahawa ilmu ma'rifatullah yang saya dapat belajar dibimbing oleh Arifillah Ustaz Ajus ini terlalu bermakna dalam hidup saya. Apatah lagi pernah ini cerita benar, saya berada di dalam satu restoran. Dalam restoran tu tiba-tiba saya ingat kepada Ustaz. Sebab apa? Sebab bila kita latih diri kita supaya sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, sebab ibadah yang paling besar, ibadah yang paling utama adalah zikrullah, ingat Allah. Dan saya mendapat kefahaman ilmu ini, diberi oleh kefahaman ini melalui Arifillah Ustaz Ajus. Maka guru yang paling berharga bagi saya yang tiada nilai taranya. Jadi sewaktu kita berada di restoran tu, saya berada di restoran, teringat pada Ustaz, air mata bercucuran keluar. Itulah pengalaman saya. Jadi, apatah lagi ingatan kita kepada orang istimewa, seperti Arifillah Ustaz. Bila Ustaz datang ke Malaysia, kita bawa Ustaz makan durian musafir. Dan ingatan tu masih lagi ada dalam minda saya. Dan ini menjadikan kita, apabila kita sentiasa mengingat, kita ingin bertemu, berjumpa dan ulangi sesuatu itu. Kalau kita pernah buat. Jadi menurut Arifillah, alangkah baiknya, alangkah bagusnya jika dalam masa yang terdekat dan kemudian hari, mana Ustaz boleh datang kembali ke Malaysia dan kita makan durian bersama-sama. Di sini yang dapat saya nak kongsikan bahawa apabila di sini apa yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua ialah apabila kita senantiasa mengingat, maka kita mengharapkan pertemuan dengan seseorang. Apatah lagi kita sentiasa latih diri kita, sentiasa ingat pada Allah SWT, maka apa yang kita nak adalah bertemu dengan Allah SWT. Barang siapa gembira bertemu dengan Allah, maka Allah gembira bertemu dengannya. Dan barang siapa merasa berat bertemu dengan Allah, maka Allah juga merasa berat untuk bertemu dengannya. Alhamdulillah, kalau dulu sebelum makrifat, kefahaman ilmu makrifat ini, saya merasakan bahawa kita ni rasa berat, susah untuk bertemu Allah sebab mungkin memikirkan dosa-dosa kita, perbuatan kita yang lepas-lepas. Tapi sekarang ni, bila ingatan sahaja pada dia, jadi apa lagi yang kita nak ni? Semua kita serah kepada Allah SWT itu sendiri. Nabi SAW pun, Nabi SAW juga tidak lupa berdoa bagi memohon kepada Allah dalam kelazatan untuk memandang wajah Allah di samping mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bahawasanya di syurga kelak, kita mampu untuk melihat wajah Allah setelah hijab dibuka oleh Allah SWT yang merupakan suatu kenikmatan yang lebih mereka ahli-ahli syurga sukai.
Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini, tidak membahayakan kalian saat melihatnya. Dari itu, sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun dalam. Maka mereka ahli sufi sudah pasti akan lebih senang untuk melakukan ibadah dengan lebih baik kepada Tuhannya. Di sini kita dapat fahami bahawa firman Allah iaitu tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadanya. Apatah lagi di sini boleh kita katakan kita berjalan bermakrifat kepada Allah SWT. Dan akhirnya menjadikan ibadah kita lebih baik. Sebab itu selalu Aribillah Ustaz Haji Hussein menegaskan kepada kita, kita belajar ilmu ini, ilmu makrifat, ilmu tasawuf ini supaya kita dapat beribadah dengan lebih baik. Maka mereka ahli sufi akan lebih mantap dalam menyatakan sesungguhnya solatku, ibadahku dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, iaitu Tuhan semesta alam yang tiada sekutu baginya. Awalnya, sebagaimana kata Syariyani, awalnya ialah kuat beribadah dan taat, akhirnya ialah redha dengan Allah, menyerah diri kepada jalannya dan bergantung penuh kepadanya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk dan kita disuruh agar menyerah diri kepada Tuhan semesta alam. Ini berserah diri. Jadi satu perkara dalam pengalaman saya, dalam kita membina ingatan kepada Allah Ta'ala, dalam kehidupan syariah ini, kalau kita tidak boleh berserah diri kepada Allah Ta'ala, maksudnya dia akan menjadi sukar. Jadi di sinilah kepada sahabat-sahabat semua, fahami dan pelajari dan praktis. Maksudnya di sini kita bila sudah diberi kefahaman di sini, maka kita lebih senang untuk kita berserah diri kepada Allah SWT. Pada kita ni tak ada apa-apa, semua ni hak dia, semua milik dia, semua balik kepadanya. Jadi kita ni tak ada apa-apa, maka berserahlah. Itu yang lebih baik apa yang telah saya lakukan. Kamu akan lihat bahawa untung rugi, harapan dan ketakutan bahkan semuanya adalah dari dia juga. Ini kata-kata Syekh Abdul Qadir Jalani telah membuktikan bahawa semua itu adalah balik kepada Allah SWT. Pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah SWT, dan tidak ada baik dan tidak ada jahat. Tak ada rugi dan tidak ada faedah dan tidak ada anugerah dan tidak ada sekatan, tidak terbuka dan tidak tertutup. Mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan papa, bahkan segalanya adalah dalam tangan Allah SWT. Keikhlasan, di sini ada ulama, kalau kita lihat di sini daripada ayat ini, ulama-ulama cuba mencari jawapan di antara perbezaan antara mukhlisin dengan mukhlasin. Mukhlisin dengan mukhlasin. Tapi sebagai seorang ahli sufi yang telah diberi kefahaman yang mantap, insya-Allah kita akan dapat menerima bahawa keikhlasan itu senang difahami. Sebab apabila sudah sampai satu ilmu makrifat, kita tahu bahawa wujudan hanyalah satu, dan ingatan sentiasa pada Allah SWT. Bila kita ini, kita nampak semua yang berlaku ini adalah milik Allah SWT. Jadi kita tiada yang kita lakukan sebenarnya. Semua ini adalah contohnya kita memberi sedekah. Kita memberi sedekah ataupun kita beri wang kepada sesiapa sekalipun, kita nampak bahawa kita yang memberikan. Tapi itu semua adalah dalam skrip Allah SWT, dan kita yakin bahawa semuanya adalah milik Allah SWT. Jadi kita akan lebih ikhlas insya-Allah. Di sinilah mukhlas ini yang cuba difahamkan oleh ulama-ulama. Mudah-mudahan melalui jalan tasawuf Nabi-Nabi ini yang dibawa oleh Aribillah, maka kita akan terus kepada tahap orang yang mukhlas itu sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sebab apabila, ini pengalaman saya, bila kita senantiasa mengingat Allah SWT, tiba-tiba kita terlupa, kita beristighfar, alhamdulillah. Tetapi dia kadang-kadang timbul satu impact dalam minda kita, dia macam terkejut, satu impact. Kamu terlupa, seperti kita ni terlupa ingat Allah Ta'ala. Jadi impact itulah, bila sebut nama Allah,
dia boleh jadi satu goncang, dia impact dalam minda kita. Itu pengalaman yang telah saya lalui. Kemudian seperti kata Syekh Abdul Qadir Jalani menyatakan dengan cara ini, maka mereka akan dinaikkan dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi dalam perjalanan menuju Allah, dan supaya segala keinginan untuk bertemu dan sebagainya akan tercapai. Okay. Redalah ia dengan Allah, bertambahlah hampirlah dia dengan Tuhannya, bertambah cintanya kepada Allah itu sendiri. Ini yang telah berlaku kepada Rabiatul Adawiyah. Sebab keingatan ini bertemu dengan Allah, sesuatunya Allah yang bertemu dengan Allah, maka timbullah perasaan cinta kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Dan akan jadi perasaan timbulnya perasaan mabuk cinta kepada Allah SWT itu sendiri. Saya kira tidak ada seorang yang mengenal Tuhannya akan merasa senang untuk bersenang-senang dengan yang lain selain Tuhan. Sebab itu apabila kita siasa mengenal Allah Ta'ala dan kita buatkan sesuatu itu kerana lillahi ta'ala, dan kita lebih selesa untuk bersama dengannya. Sebab itu dulu pengalaman saya dulu, bila ada waktu masa yang terluang, biasa saya akan pergi ke surau ataupun masjid dan saya akan duduk ataupun lepak sambil baring dan sebagainya. Tetapi ingatan ini sentiasa on. Kita on, ingat. Jadi orang nampak macam kita tidur dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Jadi kita hanya bina ingatan dan itulah ketenangan yang kita boleh dapat. Alhamdulillah. Setelah itu, kita akan lebih banyak diam. Setelah diberi kefahaman yang lebih kita akan lebih diam dan hanya memikirkan hanya untuk mengingat Allah SWT dengan lebih kalau boleh nak sentiasa ingat pada dia dan bersama dengan dia. Itu yang dikatakan berkawak ni. Dan ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sebab itu apabila mereka ditimpa musibah sekalipun, yang pertama sekali mereka akan ingat Allah. Cepat-cepat kita balik ingatan kita kepada Allah SWT dan fahami bahawa perbuatan dan lakonan ini semuanya hak milik Allah. Dan setiap yang berlaku ini tiada sia-sia. Sebab kita dah tahu tadi, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, maknanya setiap satu benda yang berlaku ini sebenarnya tiada yang sia-sia dan kita balik kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila kita sampai di sini, insya-Allah kita akan rasa lebih tenang dan juga hidup kita akan lebih ceria. Maka hai jiwa yang tenang setelah kita lalui dalam kehidupan kita, maka di sini kita pun bersiap sedia untuk menemu pencipta. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi ini adalah yang akhir, slide yang akhir yang saya boleh kongsikan. Maknanya di sini kita hanyalah cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Jadi ayat ini sebenarnya yang saya dapat fahami, saya mencari permulaan ayat itu Iqra. Jadi ayat yang akhir diturunkan apa itu? Dia dengan ilmu yang ada, dengan keyakinan yang ada, saya cuba mencari dan kalau kita lihat melalui Ubay bin Ka'ab, ini sahabat Nabi SAW mengatakan bahawa ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat yang surah At-Taubah ini, ayat ini. So jadi di sini memang menepati ataupun dia lebih mana saya lebih melihat di sini bahawa at the end kita dah tak ada apa dah, melainkan segala-galanya adalah cukuplah Allah bagi kita sendiri. Dan itulah kerinduan itu untuk bertemu dengan pencipta. Itu satu perkara yang paling besar yang telah saya lalui, dan semoga sahabat-sahabat semua pun melalui jalan yang sama insya-Allah ataupun lebih baik daripada apa yang telah saya kongsikan yang saya alami. Jadi sebagai antara perakhir kata, alhamdulillah bersyukur kami ya Allah kerana Engkau telah mempertemukan kami dengan seorang arifillah, iaitu Ustaz Haji Hussein Abdul Latif, yang telah banyak membimbing kami dalam ilmu tasawuf, jalan Nabi-Nabi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu saja untuk saya pada hari ini yang dapat saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Saya mohon jika ada correction, saya mohon untuk pembelajaran yang lebih baik yang boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua dan juga ahli keluarga saya insya-Allah. Jadi
Akhir kata saya lafaz dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.